Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah terus mengingatkan supaya seluruh rakyat dan penduduk jangan leka atau lupa dengan pelonggaran yang diberikan dalam fasa endemik kerana sedikit saja lupa ia boleh mengundang padah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia membuat peringatan tersebut dalam titah perutusan sempena menyambut Tahun Baru Masihi 2022 yang disiarkan ke seluruh negara. Dalam titah, Baginda menegaskan peluang berada dalam Tahun Baru Masihi 2022 antara nikmat yang tidak dapat dinilai dengan apapun, seperti juga nikmat umur, nikmat kesihatan, nikmat kemakmuran dan pelbagai lagi bentuk nikmat yang semua itu merupakan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Mengenai wabak coronavirus, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, baru-baru ini dunia dikejutkan pula oleh kemunculan varian baru Omicron. Menurut sumber mutaakhir, Omicron setakat ini telah tersebar hampir ke seluruh dunia yang menambahkan lagi kebimbangan global. Namun kita selaku umat yang beriman tetap melihat perkara itu sebagai ketentuan Allah jua. Sebagai usaha menghadapi wabak, Brunei telah melaksanakan program vaksinasi kebangsaannya dengan lancar dan berjaya sehingga mampu membawa negara ini memasuki fase endemik. Dengan memasuki fase ini, beberapa aktiviti yang dahulunya disekat sudah boleh dibuat, tetapi masih saja dikehendaki untuk mengikut prosedur operasi standard SOP. Beta juga ingin terus mengingatkan supaya kita semua jangan leka atau lupa apabila diberi kelonggaran kerana sedikit sahaja lupa boleh mengundang padah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah merafakkan syukur dengan kejayaan negara Brunei Darussalam mempengerusikan ASEAN pada tahun 2021. Walaupun kita sama-sama bergelut dengan wabak pandemik, namun pada tahun 2021, negara Alhamdulillah telah ditakdirkan berjaya mempengerusikan ASEAN. Warga ASEAN dilihat gembira kerana dapat meningkatkan usaha pembangunan komuniti ASEAN. ASEAN juga sedang berusaha supaya warga belia dapat mewarisi rantau ini dengan pembangunan mampan, di mana untuk itu ASEAN telah pun menubuhkan ASEAN Junior Fellowship Program. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menyentuh pencapaian membanggakan negara Brunei Darussalam dalam Government Effectiveness Index. Berbalik mengenai pencapaian negara, Alhamdulillah, negara kita telah dinobat mendapat kedudukan ke-21 daripada 214 buah negara dalam Government Effectiveness Index yang berpandukan kepada laporan Worldwide Governance Indicators 2021, keluaran World Bank. Sudah setentunya, pencapaian ini memerlukan kerja keras yang lebih di kalangan semua pihak di negara ini. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan pentingnya penyediaan sumber tenaga manusia yang marketable dan employable diberi perhatian dalam usaha memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan.
Di sini, program-program pembelajaran sepanjang hayat adalah berkaitan. Mengenai pembelajaran ini, Kementerian Pendidikan dengan kerjasama kementerian-kementerian yang berkenaan telah pun membuat perancangan menyeluruh untuk meneruskan program persekolahan dalam fasa peralihan atau fasa endemik. Beta berharap ia akan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang dirancang. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, secara umumnya agenda-agenda pembangunan di bawah rancangan kemajuan negara ke-11 adalah berjalan dengan baik. Di bawah rancangan ini, banyak projek telah dan sedang dalam pelaksanaan. Namun agak dikesali apabila mengetahui bahawa banyak bangunan kepunyaan kerajaan yang terbiar dan tidak digunakan lagi. Mengapa? Beta melihat perkara ini perlu ditangani secara holistik oleh pihak berkepentingan supaya aset-aset berkenaan dapat dimanfaatkan dan sekaligus untuk mengelak pembaziran. Di samping itu, semua kementerian adalah digalakkan untuk melaksanakan kaedah shared facilities agar perbelanjaan dapat difokuskan kepada mencapai wawasan negara 2035. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menyentuh pelaksanaan Sistem Kebajikan Negara SKN. Kita juga sedang melaksanakan Sistem Kebajikan Negara SKN. Dengan sistem ini, permohonan bantuan kebajikan akan dapat dipercepatkan serta bantuan pula dapat ditentukan hanya untuk mereka yang benar-benar berhak sahaja. Pada mengakhiri titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua peringkat warga perkhidmatan awam dan pasukan-pasukan beruniform, termasuk mereka yang berkhidmat di sektor swasta, para sukarelawan, barisan hadapan, atas komitmen dan usaha gigih mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing sepanjang tahun 2021. Penghargaan dan terima kasih yang sama juga baginda ucapkan kepada semua lapisan masyarakat yang sentiasa bekerjasama dalam memberikan sokongan kepada kerajaan baginda sama ada dalam menangani wabak maupun dalam mendukung agenda pembangunan negara. Demikian juga, di kesempatan ini, beta sukacita merakamkan penghargaan kepada negara-negara sahabat dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa di atas kerjasama dan bantuan yang dihulurkan, khusus ketika negara mengalami gelombang kedua pandemik. Selamat Tahun Baru Masihi 2022 kepada seluruh rakyat dan penduduk di negara ini, termasuk mereka yang berada di luar negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmat-Nya berupa keteguhan iman, kesihatan, keamanan dan kemakmuran untuk semua. Amin. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara memaklumkan bahawa insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala
ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan mengadakan istiadat perkahwinan diraja bagi Paduka Ananda Baginda Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fazila Lubabul Bolkiah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Majlis bagi istiadat perkahwinan diraja ini akan dimulai dengan majlis istiadat bersuruh diraja yang akan diadakan pada hari Ahad 13 hari bulan Jamadil Akhir 1443 bersamaan 16 hari bulan Januari 2022 dengan diikuti dengan majlis-majlis seperti berikut. Majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga dan majlis istiadat menjunjung kurnia gendang jaga-jaga pada hari Isnin 14 hari bulan Jamadil Akhir 1443 bersamaan 17 hari bulan Januari 2022. Majlis istiadat menghantar tanda diraja dan pertunangan diraja dan majlis istiadat menerima tanda diraja dan pertunangan diraja pada hari Selasa 15 hari bulan Jamadil Akhir 1443 bersamaan 18 hari bulan Januari 2022. Majlis istiadat berbedak pengantin diraja pada hari Rabu malam Khamis 17 hari bulan Jamadil Akhir 1443 bersamaan 19 Januari 2022. Majlis istiadat akan nikah diraja pada hari Khamis 17 hari bulan Jamadil Akhir 1443 bersamaan 20 hari bulan Januari 2022. Majlis istiadat bersanding pengantin diraja akan diadakan pada hari Ahad 20 hari bulan Jamadil Akhir 1443 bersamaan 23 hari bulan Januari 2022. Majlis persantapan diraja pada hari Isnin malam Selasa 22 hari bulan Jamadil Akhir 1443 bersamaan 24 hari bulan Januari 2022 dan majlis istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga akan diadakan pada hari Selasa 22 hari bulan Jamadil Akhir 1443 bersamaan 25 hari bulan Januari 2022. Seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam adalah dikehendaki mengibarkan bendera seperti lazimnya mulai gendang jaga-jaga dibuka pada hari Isnin 14 hari bulan Jamadil Akhir 1443 bersamaan 17 hari bulan Januari 2022 hingga gendang jaga-jaga ditutup pada hari Selasa 22 hari bulan Jamadil Akhir 1443 bersamaan 25 hari bulan Januari 2022. Empat kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 15,474 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan 3 dari kes tersebut adalah kes tempatan manakala 1 kes import. Sementara itu 2,475 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam lalu, manakala kadar kes positif adalah 0.2%. Bagi kategori 5, hanya 1 kes menerima bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. 96 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 6 kes sembuh dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 15,278. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 2.5%. Sehingga 30 Disember 2021, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin
94.5%, untuk 2 dos vaksin pula 93.3%, sementara 21.2% bagi penerima 3 dos vaksin. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari 10 malam hingga 4 pagi, satu pelanggaran arahan dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara. Pelajar-pelajar yang akan membuat perjalanan ke luar negara atas tujuan pengajian bermula 1 Januari 2022 dikendaki untuk melengkapkan pendaftaran di Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa sebelum membuat perjalanan ke luar negara. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa memaklumkan para pelajar yang hendak memulakan pengajian di luar negara atau kembali ke negara pengajian perlu menghadapkan permohonan pendaftaran terlebih dahulu secara dalam talian aplikasi web-based melalui pautan bit.ly/pendaftaran keluar negeri. Selain itu, pelajar persendirian yang belum mendaftar sebagai pelajar persendirian untuk belajar ke luar negara kini boleh menghadapkan permohonan secara dalam talian aplikasi web-based melalui pautan bit.ly/pendaftaran private student. Untuk maklumat lanjut, rujuk ke Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan Blok C tingkat 5 atau hubungi talian 2380019 atau email scholarship@moi.gov.bn. Tahun 2021 merupakan tahun yang sangat mencabar buat semua. Pelbagai peristiwa suka dan duka tercatat dan menjadi sejarah yang akan menjadi kenangan, restaan dan teladan. Penularan wabak COVID-19 yang masih belum reda hingga ke hari ini khususnya merupakan suatu ujian yang menjejaskan pelbagai kegiatan seharian, malah turut memberi kesan kepada kegiatan ekonomi, kesihatan dan pendidikan. Justru sebagai seorang beriman, kita perlu meyakini bahawa segala yang berlaku merupakan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dimuhasabah agar kita dapat merencana sesuatu yang lebih baik untuk masa akan datang. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk sentiasa bermuhasabah diri. Oleh yang demikian, sekiranya setelah bermuhasabah itu, tugas dan tanggungjawab kita adalah pada tahap yang baik, maka berusahalah menuju ke arah dan ke tahap yang lebih baik. Sementara jika sebaliknya, apa yang kita dapat dari hasil bermuhasabah itu, kita merasakan bahawa masih terdapat kekurangan, kelemahan dan keburukan, maka kita wajar melakukan perubahan dengan mempertingkatkan daya upaya serta usaha dan berpindah kepada kebaikan atau yang lebih baik lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, kita hendaklah sentiasa bermuhasabah diri. Ini kerana sifat manusia itu sendiri mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan yang perlu kepada peringatan. Ini kerana sekiranya kelemahan dan kekurangan ini dibiarkan berterusan dalam kehidupan kita, maka sudah setentunya ia akan menyukarkan kita untuk melihat dan menilai kelemahan diri sendiri dan lebih cenderung untuk menilai aib dan kelemahan orang lain. Siapa sangka hobi mengumpul mainan miniatur yang disangka hobi kanak-kanak dapat menyatukan segelintir individu dewasa menjadi sebuah kumpulan pengumpul modal kereta berskala 164 yang cukup terkenal di negara ini. Hobby64.bn merupakan perkumpulan sekumpulan pengumpul dan pembuat model kereta kecil yang menjadikan trend popular itu bukan setakat mengumpul, bahkan mampu menjana pendapatan. Pewarta RTB Azizi Ahmad membuat pendekatan mengenainya. Minat mengumpul kereta mainan berskala 164 atau lebih dikenali sebagai kereta 3 inci memberi ilham untuk mengubah suainya agar kelihatan lebih unik dan menarik. Hasil kerja tangan sekumpulan anak-anak tempatan ini bukan setakat menjadi pilihan pengumpul koleksi tempatan, malah menerima tempahan daripada peminat dari luar negara. Pengubah suaian yang dibuat tidak hanya tertumpu kepada model kereta itu sendiri, bahkan peminat kereta kecil ini juga
menumpukan kepada pembuatan diorama untuk menyesuaikan dengan cita rasa pelanggan yang inginkan suasana sinematik. Idea mostlynya terpengaruh daripada senior-senior Otai lah kami panggilkan. Jadi dari situ kami belajar dari mereka dan kami juga turut mengajar pada generasi baru juga. Peralatan yang digunakan terutama kalau diecast 164 ni kebanyakannya airbrush, itu untuk mengubah warna diecast, drill tangan untuk membuka diecast tersebut. Sejak ditubuhkan, Hobby64.bn juga telah menganjurkan beberapa pertandingan dengan menjemput peminat hobi yang sama dari beberapa buah negara jiran seperti Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Di samping itu, kumpulan ini juga pernah menyertai beberapa pertandingan di luar negara. Untuk cabaran kita ni untuk mendapatkan material itu terpaksa kita ni menempah ataupun mengorder daripada luar negeri. Bagi yang akan ikut hobi ni, jangan takut mencubalah. So keep on trying lah. Pada mulanya awalnya memang sedikit payah, tapi when it goes practice make perfect kata, macam everything semua insyaallah biasalah, lama kelamaan biasalah, mudah bagi untuk kita ni lah untuk membuat kerja tu. Seseorang perlu mempunyai hobi yang berfaedah, apatah lagi hobi yang mampu menenangkan fikiran. Pada masa yang sama, masa seseorang itu juga boleh digunakan secara optimum di samping dapat memberi manfaat kepada kesihatan dan mempelajari sesuatu yang baharu. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Tanaman hiasan dapat menambah seri di dalam dan luar rumah. Adakah Auda pernah mendengar sejenis tanaman hiasan yang mencecah harga ribuan ringgit? Bagi para peminat hobi mengumpul tanaman hiasan, pasti tidak akan hairan dengan harga tersebut. Apabila timbul minat yang mendalam untuk memiliki jenis-jenis tanaman yang unik dan jarang dijumpai, harga bukanlah menjadi penghalang. Munculnya tren tanaman hiasan menimbulkan sambutan yang memberangsangkan dalam kalangan orang ramai untuk mengumpul tanaman tertentu seperti monstera, philodendron dan paraiso. Tanaman hiasan atau lebih dikenali sebagai bunga daun mendapat permintaan yang tinggi di tamu-tamu bunga di negara ini. Kalau dia tu sekejap tu ramai je orang suka. Tapi yang masaan ni bunga daunan ni lah yang paling banyak lakulah. Keunikan tanaman ini membuatkan harganya mahal di samping terdapatnya ciri-ciri pada setiap jenis spesies dan dijual sehingga mencecah harga lebih RM1,000. Paling mahal aku pernah berjual 1,500. Monstera elbow. Monstera yang dari Thailand tu, import dari Thailand. Jenis bunga daun, sejenis pilo. Harganya ya tidak tentulah, yang kadang-kadang yang basah dalam 70, ada 50 macam itulah. Ada yang 35. Tapi kalau yang di list ni yang kira yang paling entry level lah, semua hijau. Kalau ada yang jenis monstera yang variegated yang ada putih-putih, ya sama daunnya. Kalau tangkai saja, kalau blur you can sell it for 500 bah. Tapi masa ni mostly yang banyaknya philodendron itulah. Ada yang dari batang itu kan kami potong. Kalau itu paling mahal 200 lebih. Berapapun harganya, apapun jenis bunganya, kerajinan pemiliknya menjaga kesejahteraan tanaman itu yang penting. Jika mekar dan subur tanaman hiasan berkenaan, maka berbaloi untuk membelinya dengan nilai berapa sekalipun. Jabatan Penerbangan Awam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam kenyataannya memaklumkan kepada orang ramai dan para penumpang mengenai prosedur dan langkah pencegahan terkini COVID-19 di lapangan terbang antarabangsa Brunei.
Para penumpang dibenarkan untuk ditemani dan dihantar semasa pelepasan oleh tidak lebih dari 2 orang sahaja. Para penumpang yang akan membuat penerbangan dikendaki menunjukkan dokumentasi penerbangan yang sah. Orang ramai tidak dibenarkan untuk menyambut atau menjemput penumpang semasa ketibaan. Semua penumpang dan pengunjung terminal dikendaki mengimbas kod QR Bru Health. Orang ramai yang hendak memasuki bangunan terminal tetapi belum melengkapkan vaksinasi, mereka dikendaki untuk menunjukkan hasil ujian saringan pantas antigen ART yang negatif dari pusat ART yang diiktiraf. Tempoh pengesahan keputusan ujian adalah sah bagi 2 hari dan dari ia diambil. Restoran, kafe dan kedai dalam bangunan terminal adalah dihadkan kepada 75% kapasiti mengikut kawasan premis masing-masing dan orang ramai dikendaki mengimbas kod QR Bru Health setiap kali memasuki premis-premis berkenaan. Sebarang pertanyaan hubungi 233-1747 atau email info.dca@dca.gov.bn. Pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI mengingatkan adalah menjadi satu kesalahan mana-mana individu dengan sengaja memindahkan, membinasakan atau merosakkan sebarang pemasangan atau loji yang digunakan untuk telekomunikasi dan apabila sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000, penjara suatu tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Peringatan itu dikeluarkan berikutan kejadian gangguan perkhidmatan telekomunikasi baru-baru ini di Kampung Rimba, Kampung Air dan kawasan Jambatan Edinburgh yang menjejaskan perkhidmatan lebih 2,000 pengguna rangkaian mudah alih dan tetap. Menurut AITI, gangguan disebabkan kerosakan kabel gantian dan kabel yang dicuri. Setakat ini dianggarkan 85 kes kecurian kabel direkodkan dari Januari hingga Disember 2021 yang menyebabkan gangguan kepada perkhidmatan telekomunikasi. Justru orang ramai yang mendapati sebarang aktiviti mencurigakan supaya membuat laporan kepada pasukan polis diraja Brunei dengan menghubungi talian 993.